Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan dan puan yang saya amat hormati, apa dah jadi di dalam kerajaan hari ini ataupun hubungan di antara kawan, parti kawan di dalam kerajaan perpaduan PHBN, adakah mempunyai hubungan yang baik ataupun tidak? Susulan daripada berita salah satu menteri di dalam kabinet Anwar, iaitu Tengku Zafrul. Dakwaan daripada Tengku Zafrul yang kini adalah AMT BN UMNO, dakwaan terhadap beliau ingin menyertai parti Anwar Ibrahim. Dan perkara ini telah membawa kepada beberapa kenyataan pandangan daripada kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara, pemimpin PKR berkata, BN patut kaji hubungan dengan Akmal, kata pemimpin PKR. Apa kenyataan Akmal? Sampaikan pemimpin PKR membuat kenyataan begini. Seorang pemimpin PKR mencadangkan BN mengkaji hubungan dengan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ini selepas Akmal mencadangkan agar BN mengkaji semula hubungan dengan parti kawan, merujuk kepada PH. Adakah di sini terdapat satu pergaduhan ataupun satu salah faham di antara BN dan PH? Sampaikan hubungan di antara kawan di dalam kerajaan perpaduan perlu dikaji. Adakah dari kalangan PH ataupun BN ingin menarik sokongan ataupun terdapat salah faham? Nah, saudara-saudara, Timbalan Setiausaha Agung PKR, Dr. Satya Prakash Nadarajan berkata, kenyataan-kenyataan Akmal yang sering menyasarkan pemimpin DAP, PKR dan PDP memberi gambaran seolah-olah dia terikat dengan pihak lain. Soalan saya sangat mudah kepada Akmal. Di mana beliau ketika BN bersetuju mengadakan kerjasama dengan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan pusat baru melalui langkah Sheraton? Siapa tak ingat langkah Sheraton? Sedangkan PN sapu 13 ahli Parlimen UMNO selepas PRU 14 pada tahun 2018. Kalau PH, pikat satu pemimpin UMNO pun nak kaji semula kedudukan dalam kerajaan. Tapi kalau PN sapu 13 ahli Parlimen pun tak ada masalah. Nampaknya BN yang sepatutnya kaji semula kedudukan Akmal dalam gabungan itu yang menjadi duri dalam daging dalam kerajaan ini. Sebelum ini Akmal mencadangkan BN kaji semula hubungan mereka dengan parti kawan. Ekoran Ada Desas-Desus menyatakan ada ahli UMNO sedang dipikat pihak luar. Dalam kenyataan ringkas, Akmal berkata, langkah tersebut wajar difikirkan jika ada kawan dalam kerajaan yang tidak menghormati mereka. Akmal yang juga Exkom Melaka berkata, UMNO mempunyai maruah dan parti tidak boleh diperlekehkan. Dia dipercayai mengulas laporan mengenai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul yang dispekulasikan menyertai PKR. Nah, saudara-saudara, adakah bermula daripada spekulasi Zafrul menyertai PKR membawa kepada keretakan hubungan di antara UMNO dan PH? Adakah dengan ini terdapat lagi pemimpin lompat sana sini? Nah, seperti yang kita tahu, Zafrul daripada UMNO BN dispekulasikan untuk menyertai PKR. Saudara-saudara, apa komen Anda?
Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan, kawan-kawan, sahabat keluarga yang sentiasa support dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Rupanya perkara ini masih berpanjangan dan berpanjangan. Gesaan kepada Ketua Menteri untuk letak jawatan, gesaan kepada kepimpinan kerajaan negeri untuk bubar DUN secepat mungkin bagi memberikan laluan kepada PRN Sabah. Nah, banyak saja berita yang mengaitkan setelah isu skandal rasuah di Sabah ini semakin viral dan semakin banyak pendedahan demi pendedahan. Saudara-saudara, baru-baru ini Ketua Menteri Sabah dalam satu artikel berita daripada Malaysia Kini menyebut nama Ketua Menteri Sabah, Haji G. Jumpa pemimpin PH Sabah, minta sokongan. Adakah Haji G dah terlalu kritikal? Dah dalam kedudukan yang bahaya kerana sampai berjumpa dengan pemimpin PH Sabah untuk meminta sokongan. Ketua Menteri Sabah yang berdepan tekanan kuat untuk berundur susulan skandal rasuah bertemu dengan pemimpin PH Sabah untuk mendapatkan sokongan. Sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa semasa perjumpaan berlangsung ketika makan malam. Haji G menjelaskan isu itu dan mengulangi pendirian tegasnya dalam melindungi sumber Sabah. Sumber itu mendedahkan bahawa Ketua Menteri Sabah berkenaan berharap PH menunggu SPRM menyiasat perkara itu secara menyeluruh sebelum memutuskan sama ada untuk meneruskan kerjasama dengan GRS atau tidak. Nah, saudara-saudara, adakah dengan ini PH Sabah berkemungkinan untuk menarik kerjasama bersama dengan GRS? Dan bagaimana pula di peringkat persekutuan? Adakah GRS sekiranya GRS dan PH Sabah tidak lagi sehaluan, maka dengan itu GRS pula akan menarik sokongan terhadap kerajaan persekutuan pimpinan Anwar Ibrahim. Nah, itu menjadi persoalannya. Dalam satu artikel kenyataan daripada Ketua Menteri Sabah, bohong kalau parti politik tak terima dana politik. Ini satu lagi pengakuan terbaru Ketua Menteri Sabah. Haji Jinor menangani dakwaan skandal rasuah yang melanda pentadbirannya dengan mencadangkan bahawa klip video yang bocor itu mungkin merujuk kepada derma politik. Dalam klip video di TikTok, pengerusi GRS itu menegaskan bahawa adun pentadbirannya tidak pernah meminta rasuah. Tetapi bohonglah kalau setiap parti politik atau pemimpin politik tidak menerima dana politik daripada penyumbang-penyumbang. Saya telah nyatakan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara ini. Semua tahu dana politik adalah tidak salah di dalam negara kita dan juga di negara-negara lain. Kalau harap wakil rakyat saja punya gaji, macam mana kita hidup? Makan pun tidak cukup, katanya. Dalam video itu, yang dipercayai petikan ucapannya di acara Christmas, Haji G juga mendakwa bahawa video itu adalah sebahagian daripada kempen yang dirancang untuk menjatuhkan pentadbirannya. Jadi saudara-saudara, pengakuan terkini Haji G. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku.